Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naim Izzuddin bin Azman, 18 DTQB 0099. Dan insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk artikel saya, iaitu Sahih Al-Bukhari. Baik, pengenalan. Umumnya semua orang tahu bahawa Islam ni tertegak dengan dua sumber. Yang pertama Al-Quran, Kitabullah, dan yang kedua hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan mereka isi-isi kandungan kitab Al-Quran dan Al-Hikmah dan menyucikan mereka. Sungguh engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 129. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah menafsirkan bahawa perkataan Al-Hikmah dalam ayat ini bermaksud hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni, ayat Al-Baqarah 129, ayat Al-Baqarah 129 ni adalah merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahawa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sumber terpenting dalam pensyariatan agama Islam. Pembukuan kitab hadis tidaklah orang kata apa berlaku secara meluas pada zaman awal Islam. Malah sehingga abad ketiga dan abad keempat Hijrah, barulah orang kata zaman tu merupakan zaman kegemilangan pembukuan kitab-kitab hadis, di mana telah muncul 6 kitab hadis yang dikira sebagai sumber hadis yang paling dipercayai. Dan di antara ke-6 kitab hadis tu, insya-Allah pada hari ini saya akan membincangkan tentang salah satu daripada 6 kitab hadis tu, iaitu Sahih Al-Bukhari. Baik. Seterusnya, biografi pengarang Sahih Al-Bukhari. Nama sebenar pengarang Sahih Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Badzibah Al-Ju'fi, ataupun yang lebih kita kenal dengan panggilan Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah nisbah kepada tempat kelahiran beliau, iaitu Bukhara, yang merupakan sebuah bandar lama, luas dan cantik yang terletak di Khurasan. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat bersamaan tanggal 13 Syawal 194 Hijrah. Dan satu cerita menarik tentang Imam Al-Bukhari, iaitu pada ketika beliau berumur 11 tahun, beliau pernah menegur kesalahan gurunya yang salah meriwayatkan sanad hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah guru dia cek balik bahawa betul lah yang gurunya telah salah dan betul lah apa yang diperbetulkan oleh Imam Al-Bukhari. Nak menunjukkan kat sini bahawa kecerdasan Imam Al-Bukhari, dia telah terselah ketika beliau masih kecil lagi. Baik, seterusnya, latar belakang pendidikan Imam Al-Bukhari. Disebabkan kecintaan beliau terhadap ilmu, Imam Al-Bukhari ni yang kata apa, telah banyak berhijrah untuk mencari guru-guru, untuk menuntut ilmu. Dan antara tempat yang beliau pergi adalah yang pertamanya Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Samarkand, Baghdad, Basrah, Damaskus dan juga Yaman. Dikatakan beliau mempunyai ribuan orang guru dan telah mengumpul dan menghafal sebanyak 600,000 buah hadis. Dan dikatakan juga bahawa kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah telah disusun dengan 289 orang guru, hasil dengan pertemuan beliau dengan 1080 orang guru dalam bidang ilmu hadis. Dan antara guru-guru beliau ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawayh, Ali bin Al-Madini dan Yahya bin Ma'in. Dan sepanjang hidup Imam Al-Bukhari, selain daripada kitab Sahih Al-Bukhari, banyak lagi kitab-kitab yang telah dikarangnya. Antara contohnya kita ada Adabul Mufrad, Ad-Du'afa, Tarikh Akabir dan sebagainya. Sahih Al-Bukhari. Nama sebenar kitab Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Baik, menurut pendapat ulama hadis, Al-Jami' bermaksud kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakupi hadis yang menghimpunkan sekurang-kurangnya 8 bab utama dalam agama. 8 bab tersebut adalah yang pertamanya
Aqidah, tafsir, sirah, maghazi, zuhud, adab, manaqib dan juga fitan. Seterusnya as-sahih. As-sahih bermaksud hadis yang dimuatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu hanyalah bertaraf sahih sahaja. Seterusnya al-musnad. Al-musnad bermaksud hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari semuanya bersambung sanadnya sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Dan seterusnya al-mukhtasar. Al-mukhtasar bermaksud Imam Al-Bukhari tidak meletakkan semua hadis sahih yang ada. Bermaksud kat sini banyak lagi hadis sahih yang lain yang ada, tapi Imam Al-Bukhari hanya meletakkan sebahagiannya sahaja dalam kitabnya. Jadi takut orang salah faham bahawa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari je hadis sahih. Ada lagi hadis sahih yang lain, tapi Imam Al-Bukhari tak meletakkan dalam kitabnya. So ayamihi bermaksud disebutkan juga beberapa peristiwa yang berlaku di zaman jahiliah yang berkait dengan baginda SAW. Jadi dapat kita simpulkan kat sini, berdasarkan nama Sahih Al-Bukhari itu sendiri, kita dapat tahu yang pertamanya, Sahih Al-Bukhari itu menghimpunkan sekurang-kurangnya 8 bab utama dalam agama, dan hadis dalam Sahih Al-Bukhari semuanya sahih, dan hadis dalam Sahih Al-Bukhari semuanya sambung bersama sanadnya kepada Rasulullah SAW, dan juga bukan semua hadis sahih diletakkan, ada juga hadis sahih yang lain tapi tidak diletakkan dalam kitab sahih. Dan yang terakhir juga disebutkan dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari ni beberapa peristiwa yang berlaku di zaman jahiliah yang berkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya sambungan daripada bab Sahih Al-Bukhari, diceritakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar bahawa Sahih Al-Bukhari telah mula ditulis dan disusun di Masjid Al-Haram. Kemudian Imam Al-Bukhari mula mentakhrij hadis-hadis dalam sahihnya dan melengkapkan kitabnya setelah menyaring lebih kurang 600,000 hadis-hadis di negeri-negeri yang dilalui dan disinggahinya selama 16 tahun. Maknanya kitab Sahih Al-Bukhari itu bukanlah siap dalam hanya tempoh beberapa bulan, mengambil masa bertahun-tahun untuk menyiapkan Sahih Al-Bukhari. Dan juga kitab Sahih Al-Bukhari ini telah disusun daripada 289 guru hadis hasil daripada pertemuan beliau dengan 1080 orang guru dalam bidang ilmu hadis. Dan berkaitan dengan jumlah hadis, terdapat beberapa perbezaan pendapat di antara para ulama. Yang pertamanya, menurut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, Sahih Al-Bukhari mengandungi sebanyak 9,082 hadis termasuk yang berulang. Jumlah ini tidak termasuk hadis mauquf sahabat dan juga hadis maqtu' tabi'in, dan apabila dihitung tanpa memasukkan hadis yang berulang, maka jumlah hadis yang tidak berulang adalah 2,062 hadis. Tapi bagi pendapat Imam An-Nawawi pula, jumlah hadis Rasulullah SAW secara keseluruhannya dalam Sahih Al-Bukhari adalah 7,275 hadis, dan hadis yang tidak berulang adalah 4,000 hadis. Baik, sebab penulisan Sahih Al-Bukhari. Terdapat 3 sebab yang utama. Yang pertamanya adalah disebabkan oleh metod penulisan kitab-kitab hadis yang ada pada zaman sebelum Imam Al-Bukhari. Okey. Pada zaman sebelum Imam Al-Bukhari telah ada kitab-kitab hadis. Namun kitab-kitab hadis pada zaman tersebut dia dicampur adukkan antara antara hadis yang sahih dan juga hadis yang bukan sahih. Jadi Imam Al-Bukhari tak puas hati dan nampak benda ni macam menyusahkan kepada para penuntut ilmu, disebabkan ada hadis yang bercampur, disebabkan kitab hadis tu bercampur yang sahih dengan bercampur yang tidak sahih. Tu antara punca yang pertama. Antara sebab yang kedua adalah pesanan oleh guru beliau Amirul Mukminin fi al-Hadis wa al-Fiqh Ishaq bin Ibrahim, ataupun yang lebih dikenali dengan Ibnu Rahawayh. Okey, pada satu ketika dalam majlis ilmu Ibnu Rahawayh, beliau telah berkata kepada anak-anak muridnya, dan Imam Bukhari adalah salah seorang daripada anak murid dia, alangkah baiknya jika kamu menghimpunkan satu kitab yang ringkas tentang riwayat yang sahih daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi Imam Bukhari dia mendengar orang kata macam cabaran lah daripada guru dia, dan beliau berusaha nak menulis Sahih Al-Bukhari. Dan sebab ketiga adalah ilham ketika bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pada satu hari Imam Al-Bukhari bermimpi berjumpa Rasulullah, dan kemudian Imam Al-Bukhari dia berjumpa dengan ahli takwil mimpi yang siqah, yang boleh dipercayai. Dan kemudian ahli takwil itu memberitahu yang maksud mimpi Imam Al-Bukhari adalah Imam Al-Bukhari akan membela baginda
dan menghalang sebarang pendustaan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Jadi ketiga-tiga ni merupakan antara sebab penulisan, sebab macam mana tercetusnya Imam Al-Bukhari untuk menulis Sahih Al-Bukhari. Baik, seterusnya, metod penulisan Sahih Al-Bukhari. Baik, melalui nama sebenar kitab Sahih Al-Bukhari itu sendiri, kita dah dapat tahu dah macam mana kaedah Imam Bukhari menulis. Yang pertamanya, Al-Jami' tadi. Imam Bukhari meletakkan sekurang-kurangnya 8 bab utama dalam agama. Yang keduanya, Imam Bukhari As-Sahih, meletakkan hanya hadis sahih. Kemudiannya, hadis yang diletakkan semua sanadnya bersambung sehingga ke Rasulullah. Kemudian, bukanlah semua hadis sahih diletakkan. Dan yang terakhir Ayamihi, juga disebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan baginda SAW. Melalui nama sebenar Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulullah wa sunnanihi wa ayyamihi. Okey, metod penulisan yang kedua adalah dalam menilai kesahihan sesuatu hadis, kriteria hadis sahih iaitu perawi yang dhabit, perawi yang adil, sanad yang bersambung, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Okey, Imam Al-Bukhari sangat menekankan syarat-syarat hadis sahih, yang maknanya yang syarat-syarat yang 5 syarat tadi tu, perawi yang dhabit, perawi yang adil, sanad yang bersambung, tidak ada syadz, tidak ada illah. Imam Bukhari sangat menitik beratkan dan Imam Bukhari meneliti satu persatu. Baru Imam Bukhari menilai bahawa hadis itu sahih ke bukan sahih. Bagi mensahihkan sanad pula, Imam Al-Bukhari meletakkan syarat di mana sebuah sanad dikira bersambung apabila seorang perawi penerima bertemu secara langsung dengan perawi yang meriwayatkan hadis. Okey, bagi Imam Al-Bukhari, dia nak mensahihkan sanad, Imam Bukhari meletakkan syarat bahawa orang yang menerima hadis tu hendaklah bertemu secara langsung dengan orang yang meriwayatkan hadis tu. Jadi kalau dia menerima hadis tapi tak bertemu secara langsung, Imam Bukhari tak mensahihkan sanad tu. Tu metod penulisan metod penulisan Imam Al-Bukhari. Dan yang terakhir, Imam Al-Bukhari menggunakan metod al-intiqa' iaitu memilih dan al-ikhtisar iaitu meringkas. Baik, seterusnya. Kitab Syarah dan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kitab Syarah ni kitab penjelasan dan Mukhtasar ni kitab ringkasan. Terdapat banyak lagi kitab Syarah dan kitab Mukhtasar, tapi ada beberapa je senaraikan kat sini. So, untuk kitab Mukhtasar, kita ada dua. Yang pertama, kitab Bahjat An-Nufus wa Ghayatuha yang dikarang oleh Syekh Abu Muhammad. Dan yang kedua, kita ada kitab At-Tajrid As-Sarih li Al-Hadis Al-Jami' Al-Sahih yang ditulis oleh Imam Az-Zainuddin. Seterusnya, untuk kitab Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Yang pertama, kita ada kitab Al-Kawakib Ad-Durar fi Syarah Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Alama Syamsuddin Muhammad. Dan yang kedua, kita ada kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan yang ketiga, kita ada kitab Umdatul Qari yang ditulis juga dalam masa 25 tahun oleh Al-Alama Syekh Badruddin Mahmud. Baik, seterusnya, kewafatan Imam Al-Bukhari. Baik, kisah kewafatan Imam Al-Bukhari. Pada satu ketika, Imam Al-Bukhari ni dia hendak berhijrah ke Samarkand. Dan ketika dalam perjalanan ke Samarkand, Imam Al-Bukhari dia singgah dekat sebuah perkampungan kecil kira-kira 10 km daripada kota Samarkand tu untuk menziarahi sanak saudaranya yang berada dekat kampung tu lah, perkampungan kecil tu. Dan dekat perkampungan kecil tu lah Imam Al-Bukhari ditimpa jatuh sakit dan selama beberapa hari beliau sakit. Akhirnya pada hari Jumaat malam Sabtu bersamaan 1 Syawal 256 Hijrah, 31 Ogos 870 Masihi, Amirul Mukminin fi Al-Hadis Imam Al-Bukhari telah wafat. Dan beliau wafat ketika usia beliau 62 tahun kurang 13 hari tanpa meninggalkan seorang pun waris, tanpa meninggalkan seorang pun anak. Telah berkata Yahya bin Ja'far selepas kewafatan Imam Al-Bukhari, Mautu Muhammad bin Ismail zihabul ilmi. Kematian Muhammad bin Ismail bererti perginya, hilangnya ilmu. Maknanya kita boleh nampak betapa besarnya kesan pemergian seorang ulama. Baik, seterusnya. Sanjungan para ulama. Sanjungan para ulama ni terhadap Imam Al-Bukhari dan juga terhadap Sahih Imam Al-Bukhari. Yang pertamanya Imam Ibn Huzaimah yang dinukil oleh Al-Subki.
Aku tidak pernah melihat di bawah langit yang terbentang luas ini seorang manusia yang lebih alim dalam bidang hadis selain Muhammad bin Ismail, yakni Imam Al-Bukhari. Menurut Al-Musnadi yang turut dinukilkan oleh Ibn Hijr, Muhammad ibn Ismail adalah seorang imam dan sesiapa yang tidak mengatakan bahawa dia adalah seorang imam, maka hendaklah engkau meragui orang itu. Dan untuk kitab Sahih Imam Al-Bukhari, antara sanjungan para ulama ialah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau telah berkata bahawa para ulama bersepakat bahawa kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan umat ini telah menerimanya. Kitab Al-Bukhari adalah yang paling sahih daripada keduanya. Daripada keduanya maksudnya daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Al-Bukhari adalah yang paling sahih dan yang paling banyak faedahnya. Seterusnya Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah juga memberi kesaksian terhadap Sahih Al-Bukhari dengan berkata, adapun kitabnya Al-Bukhari, iaitu kitab Al-Jami' As-Sahih, adalah kitab Islam yang paling mulia selepas kitabullah, yakni Al-Quran. Okey, dan sebagai penutup, sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah akan terpelihara sampailah ke hari kiamat. Manakala untuk hadis baginda SAW, kita boleh nampak macam mana perjuangan pengorbanan ulama terdahulu mengumpulkan hadis-hadis sahih, meletakkan dalam satu kitab seperti contoh Imam Al-Bukhari. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Imam Al-Bukhari dan juga merahmati kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.